Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kita kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan menjadi kewajipan kita untuk menambahkan ilmu apabila Rasulullah mengatakan talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi tiap-tiap orang mukmin muslim. Maka adalah wajib bagi kita mempelajari ilmu dan juga wajib bagi kita untuk membebaskan diri kita dari neraka, ya, di mana Rasulullah mengingatkan bagi kita dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha dalam siri menuntut ilmu, maka Allah akan pemudahkan baginya jalan ke syurga. Dan itulah yang kita harapkan, agar Allah sentiasa mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita telah selesai membaca dan memahami penafsiran dalam surah An-Nazi'at pada pelajaran yang lepas. Maka hari ini kita sambung pembelajaran kita yang berkaitan dalam surah An-Naba. Surah An-Naba surah Makkiyah, yang mana ia merupakan mempunyai 40 ayat. Surah yang ke-78, ya, ia merupakan surah yang menceritakan beberapa perkara tentang berkaitan dengan keimanan. Kerana bila kita bicarakan ianya surah Makkiyah, maka ianya membicarakan tentang keimanan, dan di antara keimanan yang dibicarakan pada ayat yang awal-awal yang kita baca ini, ia merupakan satu keimanan berkaitan dengan alam akhir hayat kita di muka bumi. Baik, kita lihat dulu, saya bacakan dulu ayat-ayat yang mana kita akan lihat penafsiran oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Tentang berita yang besar, yakni berita kebangkitan manusia hidup semula dan menerima balasannya, yang mereka ragu-ragu dan saling berselisih mengenainya. Janganlah mereka akan mengetahui, sekali janganlah mereka akan mengetahui kelak. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan,
dan gunung ganang sebagai pancang pasakannya. Dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat, dan kami telah menjadikan malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang melindungi, dan kami telah menjadikan siang dengan cahaya yang terang masa untuk mencari rezeki, dan kami telah membina di atas kamu 7 petala langit yang kuat dan kukuh, dan kami telah mengadakan matahari menjadi lampu terang benderang cahayanya, dan kami menurunkan daripada awan air hujan yang mencurah-curah, untuk kami mengeluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang subur, bertaut-taut pokoknya. Baik. Setelah kita melihat ayat ini, ia merupakan satu ayat yang berkait dengan akidah kita berkaitan dengan hari kiamat. Dan apabila Allah menceritakan tentang permulaannya amma yatasaalun, tentang apa yang mereka bertanya, Allah tidak perlu jawapan itu kerana Allah tahu dah ya jawapan apa yang mereka tanya. Allah tahu dah segala-galanya. Allah Maha mengetahui, tetapi ya pertanyaan itu sebagai satu pertanyaan yang mana Allah yang akan menjawabnya. Kerana mereka mengistihzakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempermainkan Rasulullah dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, kita lihat apabila Ibn Katsir mengatakan bantahan atas pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kiamat. Ya, orang musyrik tidak beriman dengan kewujudan hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, ia berkaitan dengan keimanan kita dengan hari kiamat. Rukun iman yang kelima itu adalah beriman dengan hari kiamat. Dan beriman dengan hari kiamat ini juga berkaitan dengan beriman kebangkitan di sana. Bukan sekadar kehancuran alam semesta, tetapi kebangkitan di sana yang menjadi isu. Bayangkan kita ni terbahagi kepada dua kelompok, orang yang beriman ataupun orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, yakni orang Islam, orang kafir. Dua kelompok. Dan ianya akan berterusan sampai hari kiamat. Dan kelompok orang-orang kafir ni, kita tahu juga mereka ini dengan berbagai-bagai fahaman, ya, bagai-bagai anutan, dan ianya sebahagian mereka beriman dengan kewujudan hari akhirat. Tetapi cara mereka beriman tidak seperti mana yang diberikan petunjuk guideline yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, setengah golongan itu dia beriman dengan hari akhirat, tetapi keimanan hari akhirat mereka bercanggah, atau keimanan mereka dihidupkan semula. Bila kita menyaksikan seperti Fir'aun ataupun kaum-kaum yang terdahulu, mereka juga beriman dengan kebangkitan hari yang akan datang. Tetapi keimanan, minum tangan kanan, Syekh. Minum tangan kanan. Okey. Kebangkitan hari akhirat yang diimani oleh mereka berbeza dengan kebangkitan orang yang beriman. Orang yang beriman mengikut jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya, kepercayaan mereka, jika mereka ini orang kaya, maka mereka akan bangun di akhirat sana, di alam kemudian dengan kekayaan mereka. Itu pasal kita menyaksikan sebahagian daripada orang-orang yang terdahulu, ya, mereka ditanam dengan harta-harta mereka. Disebabkan kepercayaan mereka begitu. Mereka akan dibangkitkan dengan harta-harta mereka, kekayaan mereka. Ini disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Keimanan begitu dipercayai oleh seorang lelaki yang berbicara dalam kisah kebun mereka. Jom kita tengok sedikit bagaimana keimanan yang dianuti mereka. Okey, dalam surah Al-Kahfi, okay, surah Al-Kahfi juzuk ke-15. Surah yang ke-18.
Okey, kita lihat pada ayat ke-35 kita lihat. Ayat ke-34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Dan dia memiliki kekayaan yang banyak, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika itu, dia bercakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap megahkan dirinya sendiri kerana angkuh dan kafir, seraya berkata, aku rasa kebun ini tidak akan dibinasakan selama-lamanya. Okey, nampak tak? Dah mula. Ini di antara fitnah kekayaan yang Allah bagi, kehebatan dan kebolehan yang Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita melampaui batas. Apa juga kelebihan yang kita miliki, sebenarnya itu juga termasuk dalam ujian. Tak kiralah kalau orang tu suara sedap, tak kiralah kalau orang tu kaya raya, tak kiralah kalau orang tu mempunyai kekuatan, kebolehan yang istimewa. Itu semua ujian-ujian yang Allah bagi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di kalangan kamu siapa yang terbaik dalam siri amalannya. Okey? Baik, bila kita menyaksikan ayat ini, Allah nak uji, jadi Allah uji kepada dia sedikit harta, lalu dia merasakan harta dia paling banyak. Ya, harta dia cukup hebat. Lalu Allah katakan di sini, menceritakan apa yang dia i'tiqadkan, wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan aku rasa hari kiamat itu tidak akan datang. Ini kekufuran yang besar, ingkar kepada beriman hari kiamat, beriman hari kebangkitan. Kemudian apa dikatakan lagi dalam ayat ini? Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ini di antara kepercayaan yang dia fahaminya. Ya, kalau dengan sikap takabur dia, dengan ada harta di dunia, maka dia akan dibangunkan di akhirat dalam keadaan kaya juga. Okey? Ini fahaman di antara Allah cerita, ada kelompok-kelompok yang faham begitu. Di kalangan orang kafir, dia tak beriman dengan hari akhirat seperti mana yang kita beriman. Dan ada juga kelompok yang beriman, dikata dia hidup di dunia hebat, dia akan dibangunkan di akhirat hebat juga. Ya, seolah-olah dia ini keturunan orang kaya, keturunan raja, akan dibangunkan di akhirat dengan keadaan keturunan orang kaya ataupun keturunan diraja. Ini adalah kesalahan, kefahaman yang salah. Okey, nampak tak? Beriman dengan hari akhirat membezakan. Itu pasal sekelompok di kalangan manusia dia beriman dengan hari akhirat, ya, yang tidak beriman ni, tapi cara pemahaman beriman itu berbeza. Ya, Ustaz Ahmad Ikram tu dia menceritakan dalam bab-bab ni agak menarik. Memang menarik kerana kepercayaan agama ni. Ya. Dan yang paling kita lihat di antaranya kepercayaan yang dianuti oleh sebahagian orang Hindu di India, mereka percaya kebangkitan semula ini dalam bentuk kehidupan manusia juga. Ya, penjelmaan setelah 300-400 tahun yang silam atau 100 tahun yang silam, penjelmaan orang roh yang baru itu dalam bentuknya yang lain. Ya, ini di antara i'tiqad orang kafir. Oleh kerana itu kita ada dasar asas kita, i'tiqad kita yang mana mesti berpandukan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Penting ni. Ya, tuan-tuan ambil note dalam bab ini. Pertama, orang kafir kita dah tolak kepercayaan dia tidak beriman dengan kewujudan alam akhirat.
Kalau tidak, masa kan Abu Lahab menentang Rasulullah secara direct bila Rasulullah mengatakan, aku mengkhabarkan kepada kamu tentang adanya alam akhirat, hari kebangkitan. Terus Abu Lahab kata, tabballaka sairil yaum, celaka kamu, sebab inikah kamu nak mengumpulkan kami? Hanya disebabkan nak bagi tahu nun di sana ada hari kebangkitan. Baik, orang kafir kita tolak kerana dia dah tak beriman dengan hari akhirat dengan cara yang betul. Tetapi kita orang yang beriman, orang Islam, kita berhadapan dalam masalah yang sama juga. Cuma konsep keimanan kita ini, ya, bila tidak mengikut manhaj nabawiyah, yakni manhaj yang dibawa oleh Rasulullah SAW, penerangan melalui Al-Quran dan ditafsirkan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapati penyelewengan ataupun kesilapan dalam beriman hari akhirat. Ini disebabkan di antaranya kejahilan masyarakat kita dalam memahami penafsiran alam akhirat dengan alam dunia. Itu di antara satu penafsiran. Ya, yang salah, mereka cuba nak samakan alam dunia dengan alam akhirat dalam beberapa bentuk yang diceritakan. Cukup apa yang dikatakan Ibnu Abbas dalam menafsirkan tentang alam akhirat. Ya, apa yang terdapat di dalam syurga. Ibnu Abbas mengatakan apa yang terdapat di dalam syurga namanya sama tapi bentuknya yang berbeza lain. Seperti kita tengok dalam Al-Quran, Allah kata ada rumman, buah apa? Buah delima, ataupun buah kurma, buah anggur, namanya serupa dengan nama di bumi, tapi hakikatnya berbeza, 100% berbeza. Oleh kerana itu kita dalam bab ini kena beriman cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya tidak tersilap dalam memahaminya. Dan kita menyaksikan apabila penyelewengan ini berlaku di kalangan manusia-manusia yang bertaraf ulama ini, ya, yang dikatakan ulama, mereka yang memutar belit, yang memusingkan ayat-ayat Allah dan ditafsirkan mengikut akal. Terutamanya berkaitan dengan perjalanan-perjalanan syafa'ah misalan. Kita beriman dengan dalil-dalil yang Allah terangkan. Yang mana Rasulullah mempunyai syafa'atul uzma. Puasa ada syafaatnya. Al-Quran ada syafaatnya. Baby yang mati di waktu lahir pun ada syafaatnya. Dan ada kategori-kategori syafaat yang mesti ada dalil. Kena clear tu. Dia tak boleh guna akal. Tiba-tiba muncul syafaat Habib. Satu benda penyelewengan, penipuan. Kerana orang akan beriman, orang akan percaya. Muncul syafaat si fulan, Tok Syekh si fulan, itu semua. Na'udzubillah. Ini pengkhianatan dalam konteks beriman dengan hari akhirat. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, penipuan melalui hadis palsu dalam bab beriman dengan hari akhirat kena jauhkan. Kerana ini iman. Dia tidak boleh menggunakan hadis dhaif sekalipun. Apatah lagi hadis palsu. Ya, tak boleh guna akal pun. Ya, apatah lagi dengan hadis-hadis yang palsu. Oleh kerana itu, masyarakat kita berhadapan dengan dua perkara ini. Ya, pertama, orang yang beriman mengikut manhaj nabawiyah, beriman melalui hadis-hadis yang sahih, maka itu yang terpilih. Dia tidak menggunakan akal, kerana bila kita berada di alam akhirat dah berbeza. Kalau kita dalam perut ibu pun dah berbeza dengan kita di dunia, di dalam kubur dah berbeza dengan apa yang kita di dunia, nun di akhirat pun berbeza sama sekali. Ini dia. Kena berhati-hati beriman dengan alam akhirat. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka tanya. Dan kita berhadapan dengan masyarakat yang mudah mempercayai. Mereka tidak mengaji, sekadar mengaji, dengar tok guru tu mereka suka, terus mereka ikut tanpa membuat penyelidikan hadis itu sahih ataupun tidak sahih. Terutamanya golongan-golongan yang bila kita ni dah kenal dia ni, ya, bawa benda-benda yang tak betul, perkataan mereka perlu ditapis dan ditelitikan. Ya, berbahaya. Itu pasal alhamdulillah kelompok ini kena buatkan perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan manhaj yang betul dengan orang yang mendakwa diri ahli sunnah wal jamaah tetapi berpegang dengan cara yang tak betul. Kena pisahkan. Kalau tidak, nanti iman kita akan berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Cukup kita beriman kepada Allah, kita dah berhadapan dengan masalah.
Tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kita nak bertemu dengan Allah sedangkan maklumat kita tentang Allah sendiri pun tidak clear. Maklumat yang Allah ajarkan melalui lisan kekasihnya, melalui lisan Rasulullah yang Jibril bawa tu bersih sebersih-bersihnya, Rasulullah ambil secantik-cantiknya dan diberikan kepada sahabat sehingga turun ayat al-yawma akmaltu lakum. Hari ini telah sempurna agama. Berarti apa yang Rasulullah bawa itu dah cantik. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad beriman, maka mereka mendapat petunjuk clear. Tiba-tiba muncul mutaakhirin mendakwa diri mereka berada di atas manhaj Al-Quran, kononnya ahli sunnah menganut akidah falsafah, tauhid falsafah yang tak pernah didengar oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in. Ya, tak pernah didengar oleh Rasulullah, para sahabat tabi'in, tabi'in pun. Ya, muncul selepas 200 tahun para sahabat hidup, para khairul ummah hidup, ya, tak pernah mendengar pun. Tiba-tiba muncul dan itu pula menjadi bahan anutan kita. Kan pening tu. Macam mana setelah 200 tahun, ya, selepas imam-imam yang besar meninggal, tak pernah memahami apa itu sifat 20, apa itu sifat 13, apa itu Asy'ariyah wala Maturidiyah. Mereka tak faham. Imam Syafi'i tak pernah dengar. Mereka menganut sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah. Tiba-tiba muncul fahaman itu selepas 200 tahun, lalu kita pula nak ikut. Berbahaya. Itu bab Allah sahaja. Beriman kepada Allah. Nampak tak? Kalau bab asas ini, dia kaedah dia. Kalau bab asas ini beriman kepada Allah pun sudah menyeleweng, semua bab beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman kitab, beriman dengan hari akhirat pun akan menyeleweng. Ingat, itu kaedah dia. Penyelewengan terhadap Allah itu usul kepada penyelewengan kepada segala-galanya. Okey? Boleh faham kan? Jadi penting. Jadi manhaj kita kena kembali dalam bab yang begini, kena tegas pendirian kita. Orang lain tu lantaklah, tetapi kita kena tegas bahawa kena kembali cara pemahaman yang dibawa oleh 3 kurun yang terbaik. Kerana saya agak takut bila saya dengar orang yang mengatakan fadilat begini, lalu dia boleh menyelamatkan dari titian sirat, boleh begini di akhirat begini. Berhati-hati. Kadang-kadang apa yang kita cakap itu, kalau bukan daripada hadis yang sahih, adalah penipuan atas agama kita, ya, dan kita membawa satu perkara yang tak wujud pada alam akhirat sana. Jadi apa yang kita bawa? Ya, dan ia akan menjadi pegangan. Dia akan menjadi akidah bila kita beriman dengan perkara-perkara tersebut. Kerana kita menyaksikan di kalangan para ustaz-ustaz yang suka membicarakan, ya, fadilat yang tidak ada usulnya daripada hadis-hadis yang sahih. Baik, jadi di sini kita lihat balik dalam ayat ini, apabila Allah berfirman mengingkari orang musyrikin yang bertanya-tanya tentang hari kiamat sebagai bukti pengingkaran mereka terhadap kepastiannya dengan firman Allah, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar, yakni perkara apakah yang mereka pertanyakan, iaitu tentang perkara hari kiamat merupakan berita besar agung yang menakutkan dan yang menggerunkan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ini dia. Ya, saya amat menekankan dalam masalah akidah. Di kalangan kita ada yang balik di Perlis ni, masya-Allah, terutamanya perbincangan kita di sana masalah syirik dan khurafat. Ya, masalah syirik dan khurafat usul kepada kehidupan kita nun di akhirat. Tiba-tiba datang seorang ustaz duk kata ke orang-orang ni sesat pula kan. Duk bicarakan tentang usul agama. Ya, dia pegang gitar, pegang apa perkataan dia, dia tidak memikirkan tentang kesesatan dia dan kebodohan dia. Terus kita katakan. Bukan kita nak menghina, tetapi disebabkan dia mulakan mukaddimah menghina orang, ya, dia kena cek balik kedudukan dia. Na'udzubillah. Okey, syar. Yang mana yang kebatilan seharusnya diingkarkan, tiba-tiba kebenaran pula dia ingkarkan. Ya, na'udzubillah. Baik, dalam ayat ini kita lihat Allah mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mereka di kalangan kafir Quraisy ini, orang-orang kafir, mereka menjadi ikhtilaf dalam bab ini. Ada yang berpegang tentang beriman hari akhirat secara apa yang mereka faham. Lalu Allah ceritakan di sini lagi, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini, yakni manusia terbahagi dua dalam pendapat tentang hari kiamat. Ada yang beriman dan ada yang mengingkarinya. Okey, mengingkarinya kafir, ya, kafir jika ia ingkari dengan sebenar-benarnya. Di kalangan manusia muncul dia mengingkari dengan kehidupan akhirat, memperlecehkan, boleh terjebak dalam kekafiran. Ya, itu pasal walaupun kita nak berseloroh, ya, berseloroh, saya terbaca dalam buku gila-gila, kecil-kecil dululah. Ya, dia berseloroh dalam tu, kecil-kecil, bukan di pesta buku tu. Ya, zaman kecil-kecil dulu orang rajin beli. Ya. Dalam lawak tu konon dia ingat lawak, tetapi masalah akidah tidak ada lawak, masalah agama tidak ada lawak-lawak. Ya, apabila ditanya dalam nota kecil, percakapan kecil tu, dia kata, Mat, kamu takut tak neraka Jahanam? Kan? Dia kata, aku takut. Lalu si A tu jawab balik, aku tak takut. Lah, kenapa? Kerana neraka dah Jahanam. Apa nak takut kan? Nampak tak? Itu istihza, mempermainkan agama. Tak boleh. Benda-benda yang begini tidak boleh dipermainkan. Ini agama, prinsip yang mana ianya menjadi keimanan, keyakinan kepada kita. Ya, oleh kerana itu dalam bab-bab agama tidak ada kelucuan. Ya, bab agama adalah pendirian yang tegas kita mempertahankan. Itu di antara, ya, yang kita lihat, nampaknya nak seloroh tapi ianya tidak kena. Agama bukan benda yang diselorohkan. Okey. Kemudian Allah berfirman mengancam orang-orang yang mengingkari hari kiamat dengan firman-Nya, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, dan ini adalah ancaman yang keras dan janji azab yang pasti. Allah meletakkan saya'lamun. Siapa yang belajar nahwu saraf sa tu, ya, dia akan tahu perbezaan sa dengan saufa. Saufa memakan masa yang jauh, tetapi sa memakan masa yang dekat. Akan datang tetapi dekat. Akan datang tetapi jauh. Itu beza. Ya, akan datang dan dekat. Allah mengisyaratkan kepada kita bahawa perjalanan kehidupan kita ni yang kita baca pada pelajaran yang lepas dalam surah An-Nazi'at, kejap je. Ya, kejap. Seperti waktu zuhur, waktu duha nak masuk waktu zuhur, dan waktu asar nak masuk waktu maghrib. Itu perjalanan kehidupan kita di dunia. Walaupun umur kita 60 tahun, 70 tahun, tetapi asalnya usia kita singkat sangat. Ya, kerana apa? Allah menceritakan di dalam surah Al-Hajj, ya, kehidupan di dunia ini 1000 tahun di dunia bersamaan berapa? 1 tahun di 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Subhanallah. Berarti tuan-tuan dan perempuan, bagaimana kedudukan kita yang ringkas, singkat ini, kita menempah untuk kekal dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Allah menegur, ya, mereka akan mengetahui, dan mereka sudah pun mengetahui. Kafir Quraisy dah mati. Golongan-golongan ini telah pun mati. Orang kafir di zaman itu telah pun mati. Mereka dah menyaksikan perjalanan mereka di alam barzakh. Allah ceritakan banyak perkara-perkara yang Allah ceritakan, apa yang berlaku di alam barzakh, apa yang berlaku di akhirat. Dah seolah-olah dia suruh kita tengok, perhati dan bersiap sedia. Itu je. Perjalanan yang tak akan siapa boleh terlepas. Perjalanan di alam kubur, di alam akhirat sudah clear. Cuma kita berhati-hati ataupun tidak. Tuan-tuan dan perempuan, kalau masih juga tidak berhati-hati, berarti kita bermasalah sebenarnya. Mental kita bermasalah, kita tak boleh fikir dengan baik. Baik. Jadi Allah mengatakan, kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Di antara perbahasan yang mereka mempertikaikan ini, ialah bagaimana Allah bangkitkan. Dalam satu riwayat, ya, dalam penafsiran, yang mana mereka bertanya Muhammad kepada Rasulullah, ya Muhammad, sambil dia memegang tulang, yang mana tulang ni dah bertahun-tahun, lalu dia ambil, dia gosok macam itu pada jarinya, lalu berterbangan debu-debu tu.
Apakah Tuhan kamu akan membangunkan seseorang itu setelah tulang menjadi debu? Ya, ini di antara perkara yang cukup menarik. Kalau kita nak faham, pertama dia tidak beriman dengan hari akhirat, dan kedua dia tidak beriman dengan kerububiahan Tuhan yang sebenar. Allah boleh hidupkan. Ya, ini berbahaya. Dia menafikan kerububiahan Allah dan terus dia menafikan kehidupan di alam akhirat. Okey, Allah dah cerita, mereka akan mengetahui dan mereka pasti akan mengetahui tentang perkara tersebut. Lalu Allah membukakan satu cerita, menceritakan kerububiahan ketuhanan pada ayat ini supaya mereka melihat, ya, alhamdulillah orang-orang dahulu mungkin di kalangan mereka yang melihat. Tetapi kita zaman teknologi moden ini, kita mampu untuk melihat kerububiahan ketuhanan kita. Tapi adakah kita nak beriman? Kita nak yakin betul-betul? Adakah seruan Allah kita sambut dengan sebenar-benarnya? Maka di sini kita lihat Allah membicarakan tentang kerububiahannya setelah dikatakan mereka akan mengetahui dan pasti mereka akan mengetahui. Okey, kita lihat apakah rububiyah. Kenapa mereka mempertikaikan akan dibangunkan? Lalu Allah ceritakan. Okey, ayat ini adalah semua menceritakan sifat rububiyah ketuhanan kita. Yang wajib kita beriman. Sifat Tuhan kita yang maha hebat dan maha agung. Masalah kita kadang-kadang tak beriman, tak terdetik pun nak mengagungkan Allah. Kita pun tak rasa gementar pada kalimah Allah. Ya, kita pun tak rasa takut bila disebutkan kalimah Allah. Ini adalah masalah kita. Krisis keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah sampai ke muncak begitu sekali. Laungan Allahu Akbar pun kita tak kisah. Ini merupakan pengkhianatan iman kita kepada diri kita, kepada iman kita. Kita tak jaga elok-elok. Sedangkan kita perlu, bila dibicarakan kalimah Allah, seperti kita bicara satu perkara yang besar sangat-sangat. Ya, kalau para sahabat menyebutkan kalimah Allah, gementar hati mereka. Abu Bakar bila nak melakukan solat, disebutkan iqamati solah itu saja dah mula gementar jiwa-jiwa mereka. Ya, tiba-tiba sampai kat kita tak ada apa-apa waktu solat, lantaklah aku tidur lagi baik. Itu berbahaya. Krisis keimanan kita. Okey, kita lihat apa Allah cerita. Keterangan tentang sebahagian dari kekuasaan Allah sebagai bukti atas kekuasaannya dalam membangkitkan manusia setelah kematian mereka. Jadi Ibnu Katsir meletakkan tajuk ini yang nak ceritakan kebesaran Tuhan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya asahkan lagi tentang rububiyah ketuhanan perlu pasakkan dalam jiwa. Yakin bahawa Tuhan itu, percaya dengan betul-betul percaya Tuhan itu adalah kekuasaan Allah yang maha berkuasa dan maha segala-gala kehebatannya. Sampai ke muncak kena yakin begitu. Bagaimana dulu kita yakin percaya pada hantu? Sampai sekarang pun ada percaya lagi. Na'udzubillah. Sebut, ya jangan turun hantu. Terus takut, pengecut. Ya, sedangkan benda tu tak ada apa-apa. Tak ada langsung. Dan kita nak kalimah Allah itu gementar dalam jiwa kita, ada perasaan. Boleh latih. Ya, Abu Wais boleh berlatih. Ngantuk lah. Baik. Kemudian Allah menjelaskan kekuasaannya yang besar. Nampak ya, tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan siapa yang rajin baca tafsir ataupun terjemahan Al-Quran, bila sampai Allah menceritakan penciptaan langit dan bumi, itu Allah nak cerita kepada dia, inilah Tuhan kamu yang bersifat kerububiahan yang hebat. Dia nak cerita tu. Tapi manusia tak memahaminya. Okey? Baik, kita lihat. Kemudian Allah menjelaskan kekuasaannya yang besar dalam mencipta hal-hal yang unik dan perkara-perkara yang ajaib. Semuanya membuktikan kekuasaannya atas apa yang dia kehendaki, termasuk kebangkitan dan lain-lainnya. Allah berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Okey, Allah buka. Kamu tak fikir ke bumi itu dijadikan sebagai hamparan sampai kita boleh duduk selesa? Allah bukakan. Lalu ahli sains mengkaji dalam bab ini tentang kehebatan bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan. Dan bila disebutkan sebagai hamparan, ianya merupakan tempat yang selesa untuk diduduki dan selesa untuk
kita berada di dalamnya. Maka disitulah datang segala-gala keperluan dah ada di bumi. Segala-gala keperluan untuk kita menjadi khalifah dah ada di bumi. Yang kita tak perasan, yang kita perasan semuanya Allah jadikan di bumi. Dengan oksigennya, dengan airnya, dengan gravitinya, dengan segala-galanya Allah telah siapkan untuk kita. Subhanallah. Siapa yang nak mengambilnya, dia akan mengambil pengetahuan. Tetapi saintis mengetahui benda-benda ini adalah satu kehebatan pencipta kita. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa khalaq wal jibala autada, dan gunung ganang sebagai pasak. Ini semua ahli astronomi memahami tentang kejadian bumi. Bila membicarakan tentang gunung ganang, kita dah bicarakan bahawa gunung ganang adalah tempat yang Allah telah berkati, maka dia tidak boleh diusik melainkan dengan penyelidikan cara yang betul, ya, mendapat pengesahan dari pihak-pihak tertentu untuk membuat apa terhadap gunung ganang ni, nak tarak ke, nak buat tanam durian ke apa ke, mesti mendapat pengesahan supaya dia tidak berlaku kepincangan pada sistem eko yang ada ni. Kemudian Allah mengatakan, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, yakni lelaki dan perempuan, dan saling menyayangi sehingga terbentuk keturunan sebagaimana firman-Nya. Okey, Allah jadikan kita ni ada pasang-pasangannya. Wa khalaqnakum azwaja, dan Allah jadikan bermula daripada Adam adanya pasangannya Hawa. Adam dijadikan dari tanah, Hawa dijadikan dari tulang sulbi. Tulang apa? Tulang apa ke nama? Tulang rusuk sulbi pula. Okey? Dijadikan dari tulang rusuk. Lepas tu Allah jadikan pasangan kepada mereka berdua, dan mereka ini semua kita ni ada pasang-pasangannya. Tak di dunia, di akhirat. Ya. Maryam ada pasangan dia di akhirat kelak. Ya. Semua itu Allah telah aturkan dan telah diisytiharkan. Cuma kadang-kadang kenapalah dia lambat kahwin. Siapalah, belum sampai jodoh dia. Ya, belum ada orang masuk meminang. Tapi ada, insya-Allah. Ya, mungkin dia tak dapat di dunia, di akhirat dia pasti akan dapat jika dia orang yang solehah ataupun soleh. Baik. Kemudian Allah mengatakan, ya, Ibn Katsir mengetengahkan daripada ayat wa khalaqnakum azwaja dengan ayat yang diambil dari surah Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya, subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini jelas mengatakan Allah jadikan pasangan-pasangan lelaki dan perempuan ini dari jenismu. Dia tak maunya nak jadikan, ya, seorang itu berkahwin dengan jin ke, ya. Takkan tiba-tiba muncul dia mengatakan aku kahwin dengan jin misalan. Okey, itu semua cerita kartun. Ya. Ibn Taymiyah awal-awal lagi dah sekat perkara ini. Apabila orang membahaskan kononnya Puteri Balqis adalah orang yang peranakan antara manusia dan jin. Satu penipuan, ya. Lalu Ibn Taymiyah mengatakan ianya merupakan satu perkara yang berbahaya. Ya, perlu di-stopkan dari fahaman yang begitu, kerana ayat ini jelas Allah jadikan manusia ini pasangannya manusia juga. Ya, pasangan dia manusia juga. Dia tak boleh jadi pasangan kononnya, ya, dari jin. Apabila seorang, ya, Ibn Taymiyah mengingatkan perkara, seorang wanita mengatakan dia mengandung anak jin, kan? Maka itu merupakan penipuan yang digunakan untuk menyelamatkan diri daripada dia dituduh melakukan zina. Ya, semua kalau ditahankan bab-bab yang begitu, maka ada yang akan mendakwa dia adalah
keturunan jin atau beranak dengan jin, ya, beranak dengan jin pula, ya, kahwin dengan jin, ya, maka ianya akan menjadi satu penyelewengan yang besar. Hati-hati Abu Muaz dalam bab yang begitu, ya. Baik. Ayat surah Rum tadi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Itu dia, ya, hubungan antara manusia yang Allah tetapkan dari jenismu. Tiba-tiba muncullah dari fahaman yang lain, ya, dia kata dia kahwin dengan ayam, kan? Keluar surat khabar di antara kepercayaan Hindu, ya, dia kahwin dengan binatang, kahwin dengan, mana nak datang tenteram? Ayam masak, kan, aku kari ayam, boleh ke? Ya, sedangkan isteri kita suruh masak malah ini kan pula ayam. Lagi tak reti. Jadi kepercayaan dan yang paling membodohkan dianya, bukan kita, bila ditunjuk dalam gambar apa, aku berkahwin dengan periuk nasi. La ilaha illallah, kebangangan apakah tu? Ya, makin zaman teknologi dia jadi macam tu. Dan kita tengok, ya, berbagai-bagai. Ini kepercayaan sebahagian, itu rasa mat tu mat mangkuk lah. Ya, tapi yang kahwin dengan ayam, kambing, anjing, apa lagi yang kita lihat dalam bentuk-bentuk itu merupakan satu perkara kepercayaan yang membodohkan diri mereka sendiri. Tara kahwin lelaki dengan lelaki pun gila, ya. Ini kan pula kahwin dengan benda-benda yang begini. Na'udzubillah min zalik. Okey? Dan untuk perkahwinan ini adalah supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, ya. Perkahwinan ini usul di antara usul adalah ketenteraman dan dijadikan antaramu rasa kasih dan sayang. Ada mawaddah, kasih sayang. Kalau tak tenteram kahwin tu, kahwin tak tenteram, kahwin tak tenteram, semak baliklah, ya, apa masalahnya. Kemudian Allah menceritakan, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, yakni menghentikan kegiatan agar bisa beristirahat dari segala kesibukan, dan usaha mencapai penghidupan dilakukan siang hari. Ayat seperti ini telah disebutkan dalam tafsir surah Furqan. Tuan-tuan dan perempuan, Allah kata waja'alna naumakum subata, ya, kami jadikan tidur kamu itu sebagai satu ketenangan jiwa, ya. Bila disebutkan subata ini, dia putuskan segala urusan dunia untuk kita tenang setenang-tenangnya, dan tidak dapat melainkan melalui tidur sahaja. Dan tidur yang disunahkan untuk mendapat perkara yang begini adalah tidur di malam hari, bukan tidur di siang hari. Tidur di siang hari ada kaedahnya. Okey. Berkaitan dengan tidur, nampak tidur ni, ya, kita ingat boleh tidur bila-bila masa. Dalam kelas pun tidur. Berat tu, ya. Waktu berbagai-bagai kita ambil kesempatan tu, kita ada kaedah-kaedah kita. Asalnya tidur ini adalah di waktu malam. Dan menjadi sunnah Rasulullah SAW apabila lepas je Isyak, ya, dipercepatkan tidur. Rasulullah tidak suka, ya, berbicara di waktu selepas solat Isyak. Kita bukan bicara je, siap teh tarik, ya. Siap teh tarik kedai mamak, tak dapat kat luar, kat bawah pun jadi. Okey. Ini di antara buku yang dalam proses membuatnya, berkaitan dengan adab-adab tidur, ringkasan adab-adab tidur saya bacakan kerana telah berkaitan dengan ayat ini, waja'alna naumakum subata. Okey. Di antara perkara yang perlu kita tahu, ya, apa yang perlu dilakukan sebelum tidur. Tidak tidur sebelum Isyak kecuali tidak sihat atau terlalu mengantuk, dengan memastikan ada seorang yang mengejut untuk solat Isyak. Ya, ini kaedah tidur. Kalau kan Rasulullah kata kalau mengantuk sangat tidur dulu. Tetapi dengan syarat pastikan kita pasang alarm kita ni, ataupun jangan pasang alarm muzik lah, alarm yang lain, ataupun ada orang yang mengejutnya. Sebaik-baik orang yang mengejut tu jangan jenis mulut
mulut macam lam juga. Dia beletir, ngeng. Kamu tak solat. Jadi dia cepat bangunnya. Okey. Itu tak kira solat apa pun, ya, kena begitu. Okey. Kerana apa? Kerana kalau tidur sebelum isyak tu ditakuti sampai ke subuh. Kerana bila tidur malam ni dia tidur sedap sangat-sangat. Kena pula ada aircon apa semua kan, letih pula. Memang dia akan sedap. Jadi oleh kerana tu, kalau tidak tidur sebelum isyak, kecuali jika tidak sihat atau terlalu mengantuk, dengan mesti ada seorang yang akan mengejutnya untuk solat isyak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian tidur awal selepas solat isyak. Tidak berbual, kosong, menonton TV, main game, apatah lagi lain-lain tu. Ini berdalilkan hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Ya, Rasulullah tak suka, ya, bersembang selepas isyak. Jadi kalau lepas isyak, sekarang ni macam nak lepas isyak kan, dah lepas isyak. Jadi elok tidur awal. Kecuali penuntut ilmu lah. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur malam menutup pintu tingkap dan memadam api lilin dengan ucapan bismillah. Adab tidur. Ya, pastikan tutup tingkap, pintu apa semua. Kemudian yang keempat, menutup bekas makanan dan minuman walaupun dengan sebatang kayu kecil seperti lidi dengan ucapan bismillah. Misalnya kita ada bekas-bekas tu, ya, makanan tu tutup walaupun kita guna macam sudu ni, ucapan bismillah. Ini di antara perkara yang menarik. Kenapa? Dalam hadis menceritakan wabak Allah turunkan setahun sekali, tak tahu bila. Maka dikhawatiri wabak akan datang dan memasuki kepada makanan-makanan. Itu di antara perkara wallahu alam. Begitu hadis menceritakan, kita beriman. Okey. Kemudian hadis tadi riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, membasuh tangan jika ada kekotoran. Nak tidur, makan, Masya Allah, ya, lepas makan makanan sedap, rendang ke apa, lupa pula basuh tangan, pergi tidur. Ya, sedap sangat sampai kenyang, tidur terus. Kenapa? Dikhawatiri, ya, dia ada mempengaruhi kepada binatang-binatang seperti tikus, ya, menggigit tangan-tangan kita. Okey. Yang kelima, yang keenam, bersiwak untuk menggosok gigi atau menggosok gigi. Bersiwak, gosok gigi sebelum tidur. Walaupun hadis itu tidak mengkhususkan sebelum tidur, tapi Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Dalam satu riwayat, inda kulli salah. Kalaulah tidak memberatkan umat aku, maka aku akan memaksa mereka untuk bersiwak pada tiap-tiap kali sebelum wudu, ataupun sewaktu berwudu. Jadi Rasulullah tiap-tiap kali nak tidur, dia akan berwudu. Maka di situ kelebihan dia. Ya, Rasulullah bersiwak. Kemudian yang ketujuh, membersih diri dengan mengambil wuduk sebelum tidur. Ya, kerana banyak kelebihan berwuduk walaupun dia di dalam keadaan haid ataupun janabah. Kerana wuduk bukan untuk solat semata-mata. Ya, jadi itu di antara kelebihan-kelebihannya. Rasulullah akan berwuduk sebelum solat. Ya, sebelum solat, sebelum tidur. Dia berwuduk dulu, lepas tu dia tidur. Kerana kelebihan dia, di antara malaikat akan ada di sisinya satu yang sentiasa mendoakan untuknya, ya, dalam keadaan bersih. Okey. Baik. Dan jika orang tu dalam haid sekalipun, dia kena berwuduk. Sebaik-baiknya berwuduk. Kenapa? Bukan untuk solat. Kerana ramai kata, kat saya tak boleh solat, mana boleh wuduk? Tak, wuduk boleh. Walaupun maaf kata, seorang itu telah bersama dengan isterinya, maka dia pun boleh berwuduk walaupun belum mandi. Dia berwuduk, lepas tu tidur. Kerana itu perbuatan Rasulullah SAW. Okey. Kemudian yang ke-8. Ini lama dah tak buat ni. Saya lah. Memakai celak sebelum tidur. Ya, lelaki ataupun perempuan untuk kesihatan mata. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jenis apa, celak-celak serbuk. Ya. Abu Muaz kalau pakai itu cantik, ya. Baik, pakai celak sunnah untuk kebaikan mata, tapi tak pakai mentapa. Ini kita bagikan apa yang disebutkan dalam hadis-hadis lah. Okey. Yang ke-9,
solat sunat witir sebelum tidur jika dibimbangi tidak berupaya untuk bangun qiyamul lail. Ini di antara wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah supaya sebelum tidur ya buat solat witir walaupun 1 rakaat, kerana takut tak bangun pada akhir lail kita, akhir malam ya, melepasi subuh pula. Tapi ya Rasulullah pun kadang waktu sakit dia akan qadakan witir dia di selepas subuh, yakni waktu duha. Yang ke-10, sebaik-baiknya tidak tidur bertelanjang tanpa pakaian atau tanpa kain selimut. Ya, kena ada kain jugalah. Wallahu ahaqqu an tastahi. Ya, Allah itu lebih layak untuk ada perasaan malu. Ini hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya, okey. Itu kalau walaupun berseorangan. Kemudian tidak tidur bertelanjang dalam satu selimut jika 2 orang atau lebih, kecuali suami isteri berdua saja. Ya, kadang-kadang dia ni tak jaga aurat dia. Orang-orang yang nak tidur ni kena jaga aurat dia. Jika dia tidur ramai-ramai dengan kawan-kawan dia. Ya, hatta dengan adik-beradik pun kena jaga aurat, dan aurat kita tahu hak mana aurat dia. Okey. Dan ada larangan bagi mereka yang tidur ya bertelanjang dalam satu selimut. Ya, pakak ramai-ramai pula pakai satu selimut. Tak boleh. Kemudian 12, pisahkan atau asingkan tempat tidur kanak-kanak lelaki dan perempuan atau kanak-kanak dengan ibu bapanya pada usia 10 tahun hijrah. Dah 10 tahun tak boleh tidur sama mak ayah dia. Ya, hatta waktu 7 tahun pun dah boleh pisah-pisahkan. Dan tapi 10 tahun muktamad tak boleh. Ya, kena asingkan juga. Kalau nak tidur satu bilik, tidur bawah katil tu. Dia kaedah dia begitu. Ya, tak boleh berterusan. Kalau sekali-sekala tu itu lain cerita, tapi tak boleh berterusan. Okey. Kemudian pisahkan antara atau asingkan tempat tidur kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak dengan ibu bapanya pada usia 10 tahun. Okey. Yang ke-13, memastikan tidur di ruang tempat yang selamat, terutamanya di tempat yang tinggi. Ini juga menjadi satu larangan bagi mereka-mereka yang ada sekarang ni tidur macam diletakkan antara tali atas bukit-bukit, kononnya tidur macam tu kan. Abu Wais biasa buat ke apa? Selalu sangat berjalan. Okey. Baik, dia tak boleh tidur tu macam konon tergayung, berbahaya. Kita tak tahu ya keadaan kita ni. Ya, saya tak tahu keadaan macam mana kita ni jenis ngigau ke tidak. Saya pernah berada di satu pondok dulu, saya belajar, ya, bertemu dengan seorang mengigau di tengah malam. Dia mengigau tu bukan mengigau biasa, dia bangun tengah malam. Dah mata dia macam bercelak kan. Mata terbuka. Dia berjalan tengah malam tu. Saya tegur, Din, tak sedar. Apa hal ni? Dia berjalan sikit. Din, tak sedar. Tapi mata dia terbeliaknya, ya Allah, rasa gerun tu. Ya. Lepas tu dia jalan berapa langkah lagi, dia stop, dia baring. Tidur balik. Subhanallah. Saya pergi ke dapur, ambil pisau-pisau semua simpan. Kok dia terjaga tengah malam. Ini pun takut. Ya, tidur di antara 2 bukit tu. Buat dia berjalan, dia mimpi terjun. Ya, innalillah. Okey, baik. Kemudian tidak tidur di rumah atau di suatu tempat bersendirian atau tanpa pengetahuan orang lain. Kita nak tidur tu maksudnya tidur kat hotel seorang-seorang, merajuk lah konon, ya. Tapi hotel kita boleh terima. Kenapa? Dia ada waktu check out dia kan. Kerana dia puncanya tak ada siapa yang tahu. Itu puncanya. Tapi kalau orang tahu, walaupun kita seorang dalam hotel tu tak apa. Walau kita seorang dalam rumah, kita kontak hubungan kita dengan mak, ayah, kawan-kawan tu, mereka tahu kita ada, maka tak apa. Ya, ini takut tak tahu pergi merajuk, lari dalam hutan, ya, tidur dalam hutan. Ya. Saya bukan apa, saya teringat satu rumah tu, ya. Dia cerita, kami berbau bangkai tapi tak tahu ke mana. Ya, datang dari mana? Yang budak bujang ni, bau bangkai.
Makin lama makin kuat. Kami tak tahu. Tiba-tiba kami nampak ulat berjalan. Kawasan masuk ke rumah kami. Ui, ulat. Rupanya ulat bangkai. Jiran sebelah mati. Bukan non-Muslim lah, Hindu. Dia mati dalam tandas. Tengah duduk dalam tandas. Dah melekat dah kulit ni dengan dinding bilik air dia tu. Bilik tandas dia tu. Itu di antara perkara yang dilarang kerana tak tahu. Orang tak tahu. Anak-anak pun mungkin tak tahu. Siapa yang tak tahu, dia tak bagi tahu. Jadi bila dihubung, mungkin kalau dihubung sehari, kalau tak angkat dah kita risau kan. Ini tak tahu langsung. Jadi oleh kerana itu ada larangan. Kok lemah jantung dia dalam rumah tu seorang-seorang kan. Maka di situ yang dikatakan tidak tidur di rumah atau di suatu tempat bersendirian atau tanpa pengetahuan orang lain. Dia bukan maksudnya, oh tak boleh, aku nak tidur di hotel seorang-seorang, nak kena bawa kawan lagi, serabut kan. Okey, bukan maksudnya begitu. Yang penting, mesti ada orang tahu. Ya. Kemudian, yang ke-15, mengibas tempat baringan dengan kain. Kibaskan. Sebelum tidur tu kibaskan. Kok ada apa yang terlekat kat situ, ya, duri ke, apa ke, binatang ke. Yang ke-16, tidak berbaring dalam keadaan meniarap sewaktu permulaan tidur. Menerap tak boleh. Nak tidur tu menerap tak boleh. Larangan Rasulullah SAW. Ya. Larangan pertama, larangan menyerupai perbuatan golongan terlaknat, yakni ahli neraka. Dilarang waktu permulaan tidur. Jika tidak sedar selepas itu, maka dimaafkan. Itu dia antara perkaranya. Yang ke-17, tidur sambil berbaring mengiring di sebelah kanan, meletakkan tangan kanan dia. Okey, tu dia mengiring. Sebelah kanan dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-18, berniat untuk bangun tahajud. Ya. Berniat untuk bangun tahajud. Dia ada 20 tapi 2 lagi saya tak edit, tak masukkan lagi. Okey. Ala kulli hal, itu di antara adab-adab tidur, ya, perbuatan, dan yang lain tu adalah bacaan zikir, ya, bacaan zikir sebelum tidur. Jadi bacaan zikir ni banyak kita tak beramal lagi, insya-Allah. Ya Abu Talhah, kalau dah tercetak ni, entahlah wakil penjualnya, boleh? Masya-Allah. Okey. Jadi cukup sampai di sini, ya, lepas ni boleh tidur belaka. Jadi kita stop ayat pada waja'alna naumakum subata, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat, terutamanya pelajar-pelajar. Cubalah pertama cara beriman dengan betul, dan kedua ada adab tidur untuk dipraktikalkan. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah dan silap dari saya, kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.